letih betul berjalan dekat pasar tadi sebenarnya kan. Bukannya apa, sebab tempat tu luas. Lepas tu saya pula terfikir-fikir nak masak apa kan dengan beli-beli barangnya. Tapi itulah nasib baiklah kena dengan menu apa yang saya nak tunjukkan hari ni, iaitu kita punya daging bistik. Biasa kalau kita pergi kedai-kedai Thailand, kedai-kedai tom yum ni, kalau kita order daging bistik ni, dia memang akan datang sekali dengan telur. Tapi telur tu biasanya dia buat telur goreng biasa lah. Lepas tu dia letakkan daging bistik dekat atas tu. Tapi yang saya nak tunjukkan ni adalah dia punya cara macam mana kita nak buat daging bistik dekat rumah. Okey, jadi sekarang ni sebenarnya kuali saya ni dah panas dengan minyak. Apa yang saya akan masukkan adalah kita akan tumis daging ni terus. Tak payah letak apa-apa, masukkan terus daging ni. Kita kacau dia sampai dia betul-betul garing lah. Okey, sekarang ni masukkan terus. Ini langkah pertama. Baru kita akan tumis bahan yang lain. Okay. Baiklah, sebab apa saya masukkan daging dulu? Sebab sebenarnya daging ni kita nak kena bagi dia garing. Kalau saya suka bagi dia garing. Sebab apa? Bila kita dah buat dia garing nanti, kita akan masukkan kita punya sos-sos ni dengan kita punya air sedikit. Jadi dia punya rasa garing tu masih kekal lagi lah. Sebab kalau daging ni bagi saya, kalau kita masak dia lembik-lembik, dia rasa dia macam kurang sesuai kan? Dia akan jadi liat sikit. Sebab kita pakai daging yang murah. Kita beli ni adalah daging tetel. Daging tetel ni kebiasaannya orang buat masak asam. Sebab dia punya tekstur dia ada banyak lagi urat-urat ataupun dia punya urat-urat, lemak-lemak dia sikit. Jadi dia kena masak betul-betul, bagi dia betul-betul garing, baru sedap untuk dimakan. Dan sekarang ni kita akan masak dan bila anda lihat tadi dalam kuali saya, minyak dia pun tak cukup banyak. Saya letak sikit, lebih kurang dalam 3 sudu minyak. Sebab lebihnya nanti dia akan keluar daripada lemak daging ni. Okey. Jadi sekarang ni kita kacau je sampai dia betul-betul garing. Lebih kurang dalam 5 minit macam tu. Kemudian saya akan tunjukkan cara langkah yang seterusnya pula. Jadi lepas kita dah masakkan daging ni, kita dah goreng dia dengan minyak yang sedikit. Anda boleh nampak ni dia memang dah betul-betul masak, garing cantik ya. Sekarang adalah waktu untuk kita tumis. Inilah waktu untuk kita masukkan kita punya bahan-bahan lain ni. Contoh macam kita punya cili, kita punya serai dan juga bawang putih. Okey, jadi untuk bahan-bahan ni kita akan hiris dan kita masukkan kat dalam tu. Maksudnya dia akan digoreng dengan kita punya sayur-sayur ni lah. Kenapa saya masukkan daging dahulu macam saya cakap awal tadi? Sebab daging dia makan masa sikit untuk bagi dia masak. Dan yang keduanya, kalau saya masukkan kita punya sayur ni ataupun bahan sayur yang kita nak tumis ni, nanti daging tu tak masak lagi, kita punya sayur ni dia dah hangus, terbakar. Jadi sebab itulah ada sebab dia kenapa saya buat macam tu tadi. Okey, jadi untuk cili ni saya akan iris nipis. Lepas tu kita masukkan terus semua bahan-bahan yang kita potong nanti ni. Dan juga bawang putih potong nipis. Sama iris halus je semua. Senang. Alright, dan kita punya serai juga. Serai pun sama, kita potong halus. Cantik. Sekarang kita masukkan semua bahan yang kita dah potong ni, kita punya cili padi, bawang putih dengan serai, masuk dalam daging kita. Alright, dan sekarang kita tumis, gaulkan dia dengan kita punya daging. Yes, nampak tu. Okay, jadi dia punya bau ni akan lebih naik dia punya aroma ni naik. Walaupun kita punya cara tumisan tu lain, mungkin orang lain cara dia lain, tapi saya punya cara macam ni lah. Dan seterusnya saya akan masukkan juga kita punya bawang Holland. Okay, bawang Holland ni lagi murah daripada bawang merah biasa. Sebab tu kalau boleh pakai je lah bawang Holland, dan dia punya rasa manis pun sama sedap, lagi manis sebenarnya kalau kita pakai bawang Holland. Untuk bawang Holland ni sama, iris nipis. Lepas tu kita masukkan terus kat dalam daging. Masukkan terus. Cantik. Nampak tak ni resipi saya ni? Cara saya masak bistik ni cara mudah. Kita masukkan je semua sekali dan anda tak payah risau nak kena tunggu mana satu nak kena masuk, apa yang nak kena tumis. Yang pasti daging ni kita masukkan sekali. Kalau tak, kalau anda rasa macam nak buat asing boleh juga kan, nak goreng asing kuali daging lain, nak tumis lain boleh, tapi itu lambat lah orang kata, lepas tu nanti nak kena campur juga kan. Jadi baik kita masak sekali semua dekat dalam satu periuk ataupun dalam satu kuali. Senang. Okey, ini kita dah nampak dia punya asas dia, bawang tu, tapi kita nak kena bagi layu kita punya bawang tu. Dan baru saya akan masukkan kita punya tomato dan juga bahan-bahan sos yang lain. Baik, bila bawang kita dah layu, sekarang ni saya akan masukkan kita punya tomato. Tomato ni sayur lah, menggantikan sayur-sayur yang biasanya kalau bistik ni dia banyak jenis sayur. Ada yang pakai kacang hijau, ada yang pakai jagung ada. Tapi kalau saya, tomato ni pun dah cukup sedap dah.
Okey, dia akan lebihkan tambah masa-masa manis. Right, yang ini kita bagi kan setengah. Kemudian kita potong dadu. Macam tu je. Lepas tu masukkan terus. Okey. Potong kecil sikit, bagi setengah. Dan kita potong dadu. Cantik. Macam ni lah sedap. Potong kasar-kasar sikit tak apa. Kita nak bagi layu kita punya tomato, masukkan terus dalam. Meriah kalau tengok dalam kuali kita ni. Macam-macam ada. Tomato ada, bawang ada. Kita bagi dia betul-betul garing. Okey, jadi sekarang ni kita akan masukkan pula segala sos yang ada kat depan ni. Kita punya sos tomato. Lebih kurang lah kalau sos tomato 2 sudu. Sos cili pun kalau boleh 2 sudu juga. Sos tomato dah, sos cili sikit. Dan juga sos tiram. Okey, jangan lupa tuangkan sedikit air untuk mudahkan kita gaul kita punya sos-sos ni nanti. Lepas tu kita gaul. Gaul dia, bagi dia pekat. Nampak tak? Jadi kita boleh nampak bila kita dah gaul dia, dia dah mula jadi sebati macam ni. Pekat-pekat, inilah dia daging beef stick ni. Tapi sebelum kita nak hidang ataupun kita nak kata dia dah siap, jangan lupa bahan perasa kita, iaitu garam. Jadi sekarang ni saya akan masukkan sedikit garam. Dan juga sedikit lada hitam. Cantik. Dan kita gaul sikit lagi. Jangan biarkan dia lama sangat sebab kita tak nak dia terlampau kering. Kita nak biarkan dia pekat-pekat macam ni je. Kalau anda rasa macam nak berkuah, boleh kuahkan lagi. Tambah je air sikit lagi, tak ada masalah pun. Dah pun siap. Saya punya beef stick, daging beef stick. Okey, kita letakkan dalam pinggan klasik ni. Inilah dia. Kalau dekat luar tu nak dapat banyak macam ni, tak kira berapa ringgit dah tu. Padahal kita pakai daging tetel. Saya beli daging tetel tu lebih kurang anggaran dalam RM3 je. Tapi anda bayangkan, anda tengok sendiri, modal RM3, daging dia kita boleh dapat penuh satu mangkuk ni. Memang sedap, memang puas hati lah. Bau je nak rasa tak boleh bulan puasa. Tapi kalau anda nak tahu rasa macam mana, betul ke tak betul sedap dia ni, kenalah cuba sendiri daging beef stick.